minggu ini kita akan masuk satu topik baru iaitu reka bentuk elektrik. Okey, reka bentuk elektrik. Saya rasa semua tahu apa itu elektrik sebab di rumah kita pun semua menggunakan elektrik. Okey, kalau tak ada elektrik, kita rasa kehidupan kita tu sukarlah. Macam contoh, kalau sekarang ni tengah panas, jadi kita perlukan kipas ataupun aircon. Tapi kipas dan aircon tu dia perlu berfungsi dengan bantuan elektrik. Jadi itulah elektrik adalah salah satu sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita ya. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu lihat dahulu apa yang akan kamu pelajari sepanjang pagi ni. Okey, pada akhir pembelajaran kamu akan dapat mengenal pasti dan menjelaskan elemen elektrik. Okey, untuk elektrik ni kita ada 4 elemen. Okey, nanti cikgu akan beritahulah. Okey, kemudian yang kedua, kamu dapat menunjukkan cara mereka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, ada cara-cara dia, ada 3 cara. Nanti cikgu akan terangkan juga. Okey, jadi di akhir pembelajaran kita nanti, antara yang menunjukkan kamu berjaya menguasai tajuk ini ialah bila kamu dapat menjawab, menyatakan 4 elemen sistem elektrik. Kemudian bukan setakat menyatakan tapi kamu boleh menerangkan keempat-empat elemen itu. Dan seterusnya kamu dapat menerangkan ada 2 jenis arus yang ada dalam elektrik. Dan yang ketiga, keempat, dapat menerangkan 3 aspek yang terlibat dalam reka bentuk elektrik. Dan yang kelima, kamu juga dapat menerangkan 3 susunan reka bentuk sambungan litar elektrik. Okey, jadi kita pergi yang pertama, okey, iaitu 2.3.1. Okey, kalau ada buku teks boleh buka muka surat 60. Okey, muka surat 60. Jadi dalam elemen elektrik ni kita ada 4 elemen. Okey, yang pertama ialah sumber, yang cikgu tanda ni sumber. Yang kedua ialah medium, yang ketiga ialah beban dan yang keempat ialah kawalan. Jadi kita akan lihat lebih terperinci keempat-empat elemen ini. Jadi kalau kamu jumpa soalan, senaraikan 4 elemen sistem elektrik. Jadi jawapan kamu ialah kamu letak 1 sumber, 2 medium, 3 beban, 4 kawalan. Okey, maksudnya di sini keempat-empat elemen ini perlu bergabung supaya dapat menghasilkan sistem elektrik. Okey, kalau salah satu tak ada, memang sukarlah elektrik itu berlaku, terhasil. Okey, jadi sekarang kita tengok yang pertama dahulu iaitu sumber. Jadi pernah tak kamu terfikir di rumah kamu tu ada elektrik, tapi bagaimana rumah kamu boleh mendapat tenaga elektrik? Ramai yang akan kata, oh daripada tiang elektrik cikgu. Jadi macam mana pula tiang elektrik tu dapat sumber elektrik tu? Daripada mana? Mesti kamu tertanya-tanya kan daripada mana? Okey, sebenarnya sumber tenaga elektrik di rumah kamu tu berpunca daripada jana kuasa. Jana kuasa ni, okey, jadi macam mana dia jana kuasa ini menghasilkan elektrik. Sekejap lagi cikgu akan bagi tahu. Okey, sebelum tu kamu kena tahu ada 2 jenis sumber. Ada 2 lagi jenis sumber. Okay, yang pertama, sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, kalau yang boleh diperbaharui maksud dia ombak, okey, air, matahari dan angin. Okey, manakala yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum, gas, nuklear dan arang batu. Jadi macam mana kita nak membezakan dia boleh diperbaharui dengan tidak boleh diperbaharui?
Kalau yang boleh diperbaharui, maksud dia ialah sumber ini sumber ini boleh digunakan semula dan bekalan ini akan kekal selama-lamanya. Maksudnya sentiasa ada. Manakala yang tidak boleh diperbaharui, sumber ini akan habis dan tidak boleh dikitar semula. Macam contohnya kita ada tempat untuk menggali minyak. Tapi sampai minyak tu habis di tempat itu, kita tak dapat boleh minyak yang baru lagi. Jadi kita kena carilah tempat lain. Okay? So itu maksudnya tidak boleh diperbaharui. Okay, faham tak di sini? Faham. Okay. Solihin, kalau ombak ni, cikgu cuba tanya pendapat kamulah. Bagaimana dia boleh menghasilkan elektrik? Adakah kita pergi ke ombak tu dan kita charge handphone kita dekat ombak tu? Ada elektrik? Tidak, itu tidak boleh. Jadi kenapa dia dikatakan sumber yang boleh diperbaharui? Sebab dia kekal ada. Macam mana ombak itu boleh menghasilkan sumber elektrik? Pernah tak terfikir? Sebab dia ada mesin dia tu. Mesin? Di mana? Dalam ombak tu? Tidak. Kenapa dalam sini dia kata ombak, air ni boleh menghasilkan tenaga elektrik? Siapa boleh jawab? Okey, kita pergi jana kuasa elektrik. Pernah terfikir jana kuasa elektrik? Dapat bayangkan jana kuasa elektrik? Dia macam ada tiang-tiang, ada wire-wire kan? Lepas tu dia di dalam satu kawasan kan? Ya. Lepas tu macam mana jana kuasa ini ada sumber elektrik? Biasanya dia benda ni jana kuasa ni dia dapat kuasa daripada hidroelektrik. Pernah dengar? Jana kuasa penjanaan hidroelektrik. Kalau kamu boleh lihat dekat buku teks muka surat 63. Okey, 63 dia ada gambar proses penjanaan hidroelektrik. Okey, maksudnya di sini kita akan bina satu empangan. Okey, empangan yang besar tu. Okey, di dalam empangan itu kita akan masukkan air. Ini tasik buatan lah. Okey, jadi air ni nanti dia akan bergerak. So bila air itu bergerak, dia akan turun ke empangan itu dan bila dia diturunkan secara tidak langsung air itu digunakan, pengaliran air itu digunakan untuk memusingkan turbin yang ada pada penjanaan hidroelektrik tu. Kemudian bila turbin itu berpusing, maka dia akan menggerakkan generator. Generator ni dia ada wire-wire lah, ada magnet di dalam dia. So lepas tu dia akan menghasilkan, dia akan berkolaborasi dengan transformer dan transformer ini seterusnya akan menghasilkan cas-cas elektrik. Lepas itu barulah dia salurkan kepada kabel elektrik dan seterusnya ke tiang-tiang elektrik di rumah kita. Itu maksud dia. Bukannya air ni kita sentuh terus ada elektrik, bukan. Tapi kita menggunakan pergerakan mereka untuk menghasilkan elektrik. Okey? Matahari pun begitu, angin pun begitu. Matahari ni memang semula jadinya dia ada cas-cas elektrik yang lemah lah. Okey, so kita boleh kumpul cas itu di dalam satu tempat untuk memberi kita bekalan elektrik. Okey, so itu dia sumber yang boleh diperbaharui. Okey, untuk yang tidak boleh diperbaharui macam minyak, gas, arang batu ni macam mana pula dia menghasilkan elektrik? Siapa boleh jawab ni? Hafiq? Boleh tak Hafiq? Ataupun Khairul? Macam mana dia boleh menghasilkan elektrik? Sama juga macam
sumber yang boleh diperbaharui tadi. Okey, kita akan gunakan bila kita bakar minyak ataupun gas ni, mereka akan mengeluarkan haba dan juga wap. So haba dengan wap ini dia akan bertindak balas dengan magnet yang ada pada penjanaan kita tadi, sistem penjanaan kita tadi. So bila dia menggerakkan magnet itu secara tidak langsung, magnet akan menghasilkan elektrik. Okay, so dia macam sumber ini adalah perantaraan lah untuk membantu dalam menghasilkan elektrik, ya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah medium. Okay, medium ni maksud dia ialah dia adalah perantara. Okay, antara sumber dengan beban. Okay, kalau tak ada medium ni, so tak dapatlah arus elektrik itu berjalan. Macam medium ni contohnya dia laluan jalan raya lah. Okay, macam contohnya saya dari rumah ke sekolah. Kalau tak ada medium jalan raya, so saya tak dapat pergi. Jadi medium ni mesti ada dalam sistem elektrik. Okay, dan biasanya medium ini terbagi kepada dua jenis. Satu ialah yang kamu nampak berwire dan satu lagi tanpa wire, wireless lah. Okay, kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga ialah beban. Okay, untuk beban ni dia adalah peralatan elektrik, okay, yang disambung pada litar. Okay, di mana beban ini akan berfungsi mengikut apa yang kita tetapkan lah. Okay, contohnya ini, gambar ni ialah mixer. Kita nak buat kek, biskut. Jadi beban dia ialah mixer ini. Tapi kalau tidak ada sumber elektrik, kalau tidak ada medium, tidak ada wire, boleh tak dia bergerak? Tak boleh kan? Tidak. Ya. Okey. Jadi beban ini merupakan apa-apa peralatan elektrik. Okey? Begitu juga mentol, pembesar suara, okey, kipas, itu semua beban. Okey, kemudian kita pergi yang elemen yang keempat iaitu kawalan. Okey, dalam kita punya sistem elektrik, kita kena ada kawalan. Okey, kawalan ni supaya arus elektrik ini selamat. Okey, sebab kita tahu elektrik ini boleh juga membahayakan. Okey, silap-silap boleh menyebabkan kematian lah. Jadi kena ada kawalan. Okey, so kalau dalam sistem elektrik kita ada kawalan switch secara automatik. Biasanya ni di rumah kita lah ada kotak switch utama tu. Dan kalau untuk suhu setereka dia ada kawalan suhu. Jadi kita boleh kawal suhu yang sederhana, okey, supaya tidak membakar pakaian lah. Okey, jadi itulah 4 medium. Okey, di sini cikgu ringkaskan ada 4 elemen. Okey, yang pertama kalau sumber itu ada 2, iaitu diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Pastikan kamu dapat tahu beza dia. Kalau diperbaharui ialah apa? Dia ialah air, cahaya, matahari, ombak, angin. Kalau tidak boleh ialah nuklear, gas, arang batu sebab benda ni akan habis. Okey, kalau medium, ingat dia adalah laluan arus. Okey, dan dia ada 2, satu wire, satu tanpa wire. Okey, kemudian yang seterusnya ialah beban. Okey, beban ni maksud cikgu cakap tadi ialah peralatan tambahan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Okey, contohnya lampu lah. Kita ada lampu untuk memberi cahaya. Kita ada streka untuk memberi haba. Okey, supaya pakaian kita licin lah. Okey, tidak berkedut. Kemudian yang keempat kawalan untuk mengawal arus elektrik mesti ada switch on off dan pengawal ni biasanya ada untuk pengawal suhu, bunyi, haba dan pergerakan. Okey, so itu ringkasan dia lah. Okey, ini satu contoh. Okey, contoh satu peralatan elektrik. Siapa tahu apa nama peralatan ni? Ini ialah apa? Ni biasanya technician gunalah. Siapa tahu? Yang lelaki mesti tahu. Tidak. Alat apa? Tidak tahu. Tak tahu? Okey, ini ialah alat pemateri. Okey, kalau kita buka handphone kita, kita buka laptop kita akan nampak ada board macam ni. Lepas tu ada nampak macam
timah kan, yang pencairan warna kelabu tu. So ini alat ni untuk mencairkan timah tersebut. Okey. Jadi namanya ialah pematri. Okey, pematri. Jadi pematri ni dia kita tengok adakah empat-empat elemen itu. Okey, yang pertama sumber. Okey, dia bila dia digunakan dia mesti ada sumber elektrik. Kalau tidak tak boleh. Jadi boleh gunakan elektrik yang sedia ada di rumah ataupun kita boleh guna power bank. Macam ni lah. Okey, itu sumber. Okey, yang kedua medium. Ada tak wire dia? Dia jenis berwire, so medium dia ada. Okey, yang ketiga kita lihat beban. Ada tak beban pada dia? Okey, kita lihat, ada. Dekat hujung tu dia akan mencairkan timah bateri itu. Okey. Yang keempat kita tengok ada tak kawalan. Kawalan ni maksudnya kita nak mengawal suhu. Kalau terlalu panas nanti dia terbakar. Jadi kita akan kawal. Dia ada button dekat sini. Jadi maksudnya di sini untuk produk ini dia ada empat elemen. Jadi untuk pengetahuan kamu, di akhir tajuk reka bentuk elektrik nanti kamu kena menghasilkan gadget elektrik lah. Okey, untuk gadget elektrik ni untuk tajuk reka bentuk elektrik dia ada 5 minggu untuk cikgu terangkan. Jadi pada minggu kelima tu nanti kita akan buat. Kita akan cuba buat yang simple lah dan apa yang ada di rumah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada belum lagi. Ada dua jenis arus. Okey. Jenis-jenis arus ni kamu kena tahulah ada dua, iaitu arus ulang alik dengan arus terus. Tapi biasa kalau dalam kita punya peralatan elektrik, dia lebih kepada dalam bahasa Inggeris. Kalau kamu lihat dekat periuk nasi ke ataupun streka ke, ada tak kamu nampak perkataan DC ataupun AC? Okey, sebenarnya inilah ni dua jenis arus ni. Kalau arus ulang alik, kita gunakan international punya iaitu AC, alternating current. Okey, AC. Kalau awak jumpa AC tu maksudnya dia arus ulang alik. Kalau jumpa DC, direct current, itu ialah arus terus. Okey, so jadi apa perbezaan dua ni? Okey, kalau arus ulang alik ni, inilah yang ada pada sistem rumah kita. Okey, elektrik di rumah kita. Sebab dia voltan jenis ini dia dinaikkan dan diturunkan menggunakan transformer. Kemudian dia kena dihantar dalam keadaan jumlah voltan yang tinggi. Okey. Jadi manakala arus terus ataupun direct current DC, okey, dia ini merujuk kepada satu kutub voltan saja dan mengalir dalam sehala macam ni. Okey, satu laluan saja. Okey, tapi tak apa, di sini saya di sini nampak lebih jelas. Okey. Perbezaan dia di sini, kalau arus ulang alik, awak ingat ya, AC voltan dia tinggi dan mengalir dua hala, dan kamu ingat kalau mesin yang berkuasa tinggi ataupun dia gunakan soket di rumah tu, itulah arus ulang alik. Okey, yang penting kamu tahu dia arus tinggi, yang tinggi. Kalau arus terus, voltan dia rendah. Okey, dan dia mengalir sehala sahaja. Dan ini biasanya mesin ataupun peralatan yang kita gunakan bateri. Okey, contohnya kereta kawalan, mesin pencukur. So itu adalah handphone arus terus ke arus ulang alik? Siapa boleh jawab? Arus terus. Ya, okey, arus terus sebab dia menggunakan Bateri. Ya, okey, betul. Jadi itulah jawapan dia lah nanti ya. Kalau kamu ada soalan, dia akan bagi kamu gambar produk. So kalau gambar produk itu berwire dan memerlukan soket elektrik yang bekalan elektrik dari rumah, so itu adalah arus ulang alik. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir,
iaitu menunjukkan cara mereka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, jadi nanti kamu akan pada minggu kelima nanti kamu akan kena buatkan gadget elektrik kan. Jadi pastikan bila mereka bentuk ada 3 benda yang perlu kamu ingat. Yang pertama mesti ada ciri keselamatan. Okey, contohnya dalam gambar ni. Periuk nasi ni dia melibatkan banyak wire, sambungan wire. Jadi perlu bila wire itu sudah disambung, kita kena simpan di tempat yang sesuai lah. Jadi kita lindungi dia dengan satu logam lagi supaya kita tak kena renjatan. Itu dari segi keselamatan. Jadi nanti kalau gadget kamu ada wire, kalau boleh selotip kan yang guna selotip yang sesuai lah ataupun sembunyikan dengan apa-apa yang sesuai. Okey. Kedua, kedudukan peranti. Okey, kedudukan peranti ni maksudnya sensor letak di mana, kalau ada guna elemen pemanas kena letak di mana. Okey, mesti disusun supaya dapat jimatkan ruang dan juga aspek keselamatan lah. Kalau boleh susunan tu mesti kemas dan juga menarik. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, sambungan litar dia. Okey, sambungan litar kamu kena pilih lah. Okey, ada 3 jenis litar yang perlu kamu tahu, iaitu litar tertutup. Okey, kalau jumpa soalan ini, kalau litar tertutup maksudnya dia punya switch ini diturunkan ke bawah. So, bila dia diturunkan di sini, ada pengaliran arus. Jadi, mentol akan bercahaya. Okey, kalau litar buka, dia punya switch tu diangkat. Maksudnya bila diangkat, tiada aliran arus. So bila tak ada aliran arus, maka mentol tu akan tidak menyala lah. Okey. Okey, ini pula yang ketiga, litar pintas. Kalau litar pintas ialah yang ini ialah apa ni? Dia wire positif bersentuhan dengan wire negatif. Macam ni. So bila dia bersentuhan dan dia berlaku kebocoran, maka mengeluarkan percikan bunga api. So menyebabkan kebakaran. Sebab itulah kadang-kadang rumah tiba-tiba terbakar. Sebab apa? Berlakunya litar pintas. Macam mana litar pintas berlaku? Beginilah. Dia bersentuhan dengan positif negatif. Okey, mungkin disebabkan tikus makan ke ataupun dia punya wire tu sudah lama kan, terlalu lama. So dia bersentuhan. Okey. Okey, dua ini pula litar juga tapi untuk pengetahuan sajalah. Okey, kalau litar salah kutub, maksudnya di sini kamu salah sambung. Okey, salah pasang. Sebab itu kena siapa yang nak jadi technician, nak jadi juru elektrik, dia kena tahu ya. Mana positif sepatutnya sambung ke mana, negatif. Bukannya suka-suka hati kita sambung wire. Dia mesti ada. And then warna wire pun ada maksud dia. Contohnya kalau warna hitam, dia apa? Negatif ke positif? Kalau wire kalau wire hitam negatif, kalau merah dia positif. Macam itulah. Begitu juga dalam plug. Kita ada tiga pin tu. Dia ada 3 wire hidup, wire neutral, okay, wire bumi. Mesti tahu. Okay, kalau salah kutub, inilah yang berlaku. Okay. Kemudian kalau litar arus bocor, yang ini ialah litar yang terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wire hidup. Okey, maksudnya wire yang saya sebut tadi, wire hidup tu ada kebocoran sini. So, ada arus bocor lah. Okey. So, itu ialah litar. Okey, ini contoh lagi. Saya bagi contoh supaya mudah faham. Jadi, bila kita menghasilkan gadget elektrik, pastikan ada 3 aspek ini. Yang pertama, keselamatan. Okey, macam ini ialah pemateri tadi. Okey, keselamatan dia ialah kita letakkan pemegang yang tidak cepat panas lah. Maksudnya bila kita memateri kan dia panas. Jadi kita letakkan pemegang yang tahan haba. Okey, itu keselamatan. Yang kedua, kedudukan peranti, maksudnya switch dia dengan LED dia kita letak di tempat yang sesuai. Tempat yang senang kita on dengan off. Dan ada LED, maksudnya kalau on dia akan menyala, kalau off dia akan tutup.
Okey, kemudian dari segi sambungan, kita tahulah dari sini dia pergi ke sumber tenaga ini, nombor 10. Okey, dia sesuai lah. Okey, so itu adalah dia punya aspek cara mereka bentuk reka bentuk. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu harap semua faham ada 2 subtopik yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi